sejahtera. Baru-baru ini, saya telah membaca sebuah buku yang sangat menarik. Kawan-kawan nak tahu tak buku apa? Buku yang saya masukkan ialah berjudul Belajar Terima Kenyataan, iaitu salah sebuah buku daripada siri Nilai-Nilai Murni. Buku ini telah ditulis oleh Nur Syahnuddin, diterbitkan oleh Brames Enterprise, Seri Petaling, Kuala Lumpur pada tahun 2020. Buku ini mengandungi 32 halaman bercetak, tulisan yang besar dan jelas, ilustrasi yang berwarna-warni, bahasa yang mudah difahami dan jalan cerita yang menarik. Sangat sesuai untuk kita yang berada di tahap 1. Jom kawan-kawan, kita mengetahui lebih lanjut lagi apa yang menarik dalam buku ini. Belajar Terima Kenyataan memaparkan kisah Atikah yang tinggal bersama ibunya dan seorang adik OKU. Orang kurang upaya, kecacatan adiknya menyebabkan Atikah tidak suka duduk di rumah dan bermain bersama adiknya. Dia lebih suka bermain dengan kawan-kawannya. Adik Atikah bernama Aisyah, berumur 7 tahun, tetapi tidak lancar bercakap dan pergerakannya terbatas. Aisyah belajar di kelas pendidikan khas. Walaupun Aisyah tidak sempurna, tetapi dia tetap bersyukur dan berterima kasih kepada ibunya yang sangat memahaminya. Allah memberi satu keistimewaan kepada Aisyah. Aisyah suka melukis dan semua lukisannya yang cantik. Ini menyebabkan perasaan iri hati kepada adiknya bertambah. Atikah kepada adiknya bertambah. Pada suatu hari, ketika Aisyah sedang melukis, Atikah telah merampas lukisan adiknya dan mengatakan lukisan itu sangat buruk seperti adiknya. Aisyah sangat sedih mendengar kata-kata kakaknya. Aisyah merayu-rayu meminta kembali lukisannya. Bukannya hendak memberi, malah Atikah telah mengoyak lukisan adiknya itu. Ini menyebabkan Aisyah menangis dengan kuat. Ibu mereka, Rafidah, memarahi Atikah kerana tidakkannya itu. Rafidah memujuk Aisyah dan berjanji akan membeli kertas lukisan yang baru. Ini menyebabkan Atikah bertambah benci kepada adiknya dan menuduh ibunya memilih kasih dan menyayangi Aisyah lebih daripada dia. Rafidah merasa kecewa dengan sikap Atikah. Atikah terus keluar dari rumah walaupun dihalang oleh ibunya. Atikah pergi rumah kawannya Diana. Mereka bermain congkak. Dalam permainan itu, Atikah telah kalah. Atikah menganggap adiknya yang cacat itu puncak kekalahan. Perasaan marah kepada adiknya semakin bertambah. Ketika Atikah pulang ke rumah, dia merasa hairan mendengar ibu menangis. Kenapa ibu menangis? Dia merasa terkejut dan cemas apabila melihat adiknya yang tidak sedarkan diri dan buih-buih putih di mulutnya. Aisyah, adiknya, diserang sakit sawan. Aisyah dirawat di hospital selama beberapa hari. Sepanjang ketiadaan adiknya, barulah Atikah terasa kehilangan. Dia menyesal di atas perbuatannya yang selalu menyakiti adiknya. Sejak itu, Atikah dan Aisyah telah berbaik. Ya kawan-kawan, air yang dicincang tidak akan putus. Buku ini menyedarkan saya, orang OKU tidak boleh dipandang hina kerana mereka mempunyai keistimewaan yang tidak ada pada kita yang sempurna sifatnya. Kita juga tidak boleh ada perasaan cemburu dan iri hati kepada adik-beradik kita kerana semua ibu sangat sayang kepada anak-anaknya tanpa ada perasaan pilih kasih. Jom kawan-kawan kita tanamkan perasaan
keadaan menghormati dalam keluarga kita. Jika kawan-kawan ingin membaca buku ini, dapatkan di perpustakaan Sekolah Rock 800. Sekian saja perkongsian dari saya. Semoga ia dapatkan menarik minat kawan-kawan untuk membaca buku ini. Sekian, terima kasih.